Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Surah Taubah ayat yang ke-55. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Kamu tak perlu kagum dengan kurniaan anak-anak dan juga harta benda yang aku telah kirimkan kepada kamu. Kamu tidak perlu kagum pada hari ini bahawasanya dengan kurniaan harta benda dan juga anak-anak yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada manusia. Innama yuridullah, adapun sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendakkan apabila Allah Ta'ala memberikan rezeki anak dan juga kemewahan harta benda tersebut, liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Tujuan dikurniakan rezeki anak dan juga harta benda itu adalah merupakan suatu pengazaban ataupun suatu keazaban kepada mereka-mereka yang duduk di atas dunia yang tidak beramal ataupun tidak mengikut landasan agama. Maka sebab itu ayat ini Allah Ta'ala tidaklah menghujum ataupun bukanlah bermaksud pada hari ini mereka-mereka yang ada anak itu adalah bukan suatu azab daripada Allah Ta'ala secara umum, tetapi secara khususnya ialah Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawasanya dengan ada anak dan juga harta benda tersebut, dia boleh menjadi suatu azab kita di akhirat kelak apabila amanah dan juga kegunaan rezeki yang Allah Ta'ala berikan tersebut tidak dimanfaatkan mengikut landasan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan terus menyambung perbahasan dan juga perbincangan kita dalam satu kitab, yaitu Iman dan Kehidupan, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala, yang mana kitab ini telah diterjemahkan di sini yang dinamakan sebagai Iman dan Kehidupan, dan kita asalnya bertajuk Al-Iman wal Hayah, Iman dan juga Kehidupan. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita akan masuk perbahasan tajuk yang baru, setelah mana kita membahaskan secara lumat mengenai kedudukan manusia di sisi Allah Ta'ala, kedudukan manusia di sisi para malaikat, kedudukan manusia di sisi para makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara jelas kita menyatakan secara kesimpulannya manusia ini adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala yang telah dimuliakan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat akal yang telah diberikan agar manusia boleh memandu umat dan juga menjadi khalifah yang benar-benar menjadikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tertegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tengah hari ini kita akan membicarakan mengenai hidup berbahagia. Al-iman was sa'adah, keimanan dan juga kaitan di antara kebahagiaan.
dalam tajuk yang besar ini kita akan lihat bagaimanakah kebahagiaan ni yang diminta ataupun kebahagiaan yang telah dimaksudkan di dalam agama Islam. Kerana kita akan lihat sebentar nanti bahawasanya ada sesetengah orang menganggap bahawasanya kebahagiaan di dunia ini adalah merupakan kekayaan di dunia. Memiliki kekayaan dunia itu adalah bukan suatu kebahagiaan. Dan ada sebahagian yang berpandangan bahawasanya sekiranya mereka memiliki yang dinamakan sebagai kebahagiaan sementara, sama ada memiliki isteri, anak dan juga sebagainya, itu adalah merupakan kebahagiaan. Marilah sama-sama kita melihat apakah yang dikupas mengenai kebahagiaan yang dimaksudkan di dalam Islam. Kata pengarang bahawasanya secara mukadimah, kebahagiaan adalah merupakan suatu perkara yang menjadi impian terhadap diri manusia. Tak ada orang pada hari ini dia tidak mengingini kepada kebahagiaan. Tanya kepada orang, sama ada dia orang yang kaya, sama ada dia orang yang miskin, sama ada dia orang yang sederhana, sama ada dia seorang yang berprofesi sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang guru, ataupun seorang teknokrat, ataupun apa sekalipun, pasti dia menyatakan dia ada impian untuk mencapai sesuatu kebahagiaan. Secara asasnya semua nak bahagia, tetapi secara khususnya tidak dapat kita selarikan bahawasanya kebahagiaan yang mereka kehendaki itu sama. Seperti mana samanya kehendak yang Allah Ta'ala inginkan kebahagiaan terhadap diri manusia, yakni kamu bahagia apabila kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu baginda Nabi SAW menyatakan dalam suatu hadis, Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam datang dalam keadaan dagang, Islam datang dalam keadaan ganjil, Islam datang dalam keadaan gharib. Dan kata Nabi SAW, dia akan kembali dalam keadaan dagang balik. Maksudnya dalam keadaan sunyi, yang mana orang tak ramai nak beriman. Maka pada satu ketika dahulu Islam datang di kota suci Madinah, suci Mekah, maka Nabi dalam keadaan berseorangan ataupun dalam keadaan golongan yang minoriti. Maka kata Nabi bahawasanya dia akan kembali dalam keadaan sebegitu, dalam keadaan dagang, dalam keadaan heran, dalam keadaan aneh, kerana tak ramai orang beriman seperti mana pada yang awal. Maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang pelik ini. Maka signifikan dan juga suatu isyarat daripada Nabi bahawasanya kebahagiaan itu tidak bermaksud kita duduk dalam keadaan kekuatan yang ramai, tetapi kualiti yang Nabi inginkan. Bagaimana ketika mana manusia duduk dalam keadaan jahiliah, kita boleh terus istiqamah dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara asas yang pertama ialah kebahagiaan ini adalah merupakan suatu impian oleh manusia. Tak ada orang hidup di atas muka bumi dia nak rasa dalam keadaan kecelakaan, kegelisahan dan sebagainya, kerana perkara tersebut berlawanan dengan fitrah seorang manusia. Okey. Jadi pengarang mengatakan bahawasanya tidak ada seorang pun yang menginginkan atau mahu mencari nasib yang malang. Tak ada orang. Jangan kata Islam, bahkan selain daripada agama Islam sekalipun, mereka masih ataupun mereka menitik beratkan mengenai perkara tersebut. Kalau bagi kawan-kawan ataupun rakan kita di non-Muslim yang beragama Buddhis, mereka ada kepercayaan dinamakan sebagai Feng Shui, dalam memilih kedudukan rumah dan juga meletakkan ataupun menetapkan di manakah kedudukan bilik yang paling terbaik, maka dia akan menggunakan Feng Shui. Bilik yang berhadapan dengan tandas adalah bilik yang tidak baik. Karena apa? Buka-buka pintu tandas jumpa tandas tu. Buka-buka pintu bilik jumpa tandas. Maka dalam keadaan kepercayaan amalan Cina ataupun amalan mereka yang beragama Buddhis ataupun golongan-golongan Buddha, mereka tidak menyukai perkara tersebut. Begitu juga dengan rakan-rakan kita di kalangan non-Muslim, sama ada agama yang Hindu dan sebagainya. Maka kita melihat bahawasanya mereka inginkan kebahagiaan dalam kehidupan yang ada pada hari ini. Maka itu secara mukadimah bahawasanya secara sepakat bahawasanya manusia seluruhnya
menginginkan dan juga mengimpikan kebahagiaan hidup di dunia. Cuma bentuk dan juga karenahnya ataupun kriteria dia tidak sama dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Maka persoalan yang asas yang kita akan persoalkan di sini ialah di manakah letak kebahagiaan. Seperti mana pada hari ini saya menyoal tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan lapar tengah hari. Kalau yang berpuasa sunat, alhamdulillah. Yang tak puasa sunat, sekarang ni kena makan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan lapar, sila tunjukkan di mana tempat tuan-tuan lapar. Tuan-tuan nak tunjuk perut. Kalau perut seorang yang kurus, kita boleh kata dia lapar. Orang yang badan besar, adakah dia lapar juga? Sedangkan perut orang yang kurus dan juga orang besar lain. Maka sebab itu dia adalah merupakan satu perkara yang tak boleh dilihat, tetapi boleh dirasai oleh tuan badan sendiri. Tuan badan sendiri. Maka sebab itu tuan-tuan pada hari ini kita lihat di manakah letaknya kebahagiaan. Maka pengarang menyatakan bahawasanya timbul persoalan orang bertanya di manakah letaknya kebahagiaan. Persoalan ini bukannya timbul pada zaman sekarang. Pada zaman suatu ketika dahulu mereka tetap menimbulkan di manakah kebahagiaan. Sebab itu ini adalah bukan satu asas logik yang mudah untuk kita menolak. Bagi mereka-mereka yang menolak akidah ketuhanan, yang mahu mencari ataupun yang mahu meletakkan bahawasanya sekiranya Tuhan itu wujud, dia mesti dilihat dengan mata kasar, dia mesti didengari dengan telinga, dia mesti boleh dihidu dengan hidung, boleh dirasai dengan dari lidah dan juga tangan. Kalau kita menyatakan secara logik yang asas untuk menolak pandangan mereka mengenai akidah ketuhanan yang tidak dipercayai oleh golongan etis ini, jelas dengan kita menyatakan secara logik yang mudah. Kalau kamu kata tak ada Tuhan, sila nyatakan di manakah kedudukan kelaparan kamu, di manakah duduknya kesedihan kamu. Adakah air mata itu menunjukkan kesedihan? Kerana pada hari ini orang sedih, orang gembira juga menangis. Maka kamu tak boleh mengatakan bahawasanya air mata itu adalah merupakan satu signifikan, satu isyarat yang kuat bahawasanya itu adalah merupakan kesedihan. Kerana orang gembira juga dia boleh menangis. Maka sebab itu kita boleh menolak secara logik yang mudah bahawasanya tidak kamu kena mempercayai dan mengakui bahawasanya kewujudan Tuhan itu wujud, tetapi kewujudan dia tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi dengan keimanan kepada Tuhan tersebut. Kemudian pengarang menyatakan bahawasanya banyak orang mencari kebahagiaan tersebut, tetapi dicarinya bukan pada tempatnya. Setengah orang menganggap bahawasanya apabila barat pada hari ini mengizinkan bagi mereka yang nak melakukan persetubuhan secara haram, boleh, tak ada masalah, asalkan pakai kondom. Boleh, tak ada masalah, asalkan jangan dibuat di luar premis. Bagi mereka yang nak minum arak contohnya, adakah itu merupakan suatu kebahagiaan? Itu dalam bab tersebut. Ataupun orang yang mencari kebahagiaan melalui kemewahan. Hari ini dia mengatakan bahawasanya kebahagiaan bagi diri seseorang ialah memiliki kereta besar ataupun memiliki kereta baru. Ada juga PN dengan itu. Hari ini keluar Suprema, Superima, orang Kelantan kata Super Harimau, yang suka memiliki benda yang baru. Dia orang panggil orang gila kejar teknologi. Hari ini keluar iPad 3, esok keluar iPad 4, dia beli iPad 4 lagi. Lusa iPad 5 dia akan beli lagi. Orang jenis macam ni sangat berbahaya. Kerana apa? Teknologi dia tidak akan terhenti. Sampai bila-bila dia tak akan terhenti, dia akan semakin mengikut peredaran zaman. Sebab itu kepuasan pada benda-benda macam ni dia tidak ke mana. Dia tidak akan ke mana. Okey. Ada sebahagian pula yang menganggap bahawasanya kebahagiaan yang mereka cari terletak pada anak. Maka mereka berkahwin tetapi tidak tahu asas kepada matlamat perkahwinan, iaitu akad yang diangkat bersama dengan tok kadi tersebut. Dia adalah perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi mereka yang nak berkahwin, perlu diingat bahawasanya akad itu bukan akad perjanjian dengan tok kadi. Tok kadi lepas ni dia tak tahu benda dah. Dia mari apabila rujuk cerai nikah je. Cerai nikah rujuk, itu bab dia. Tetapi sebenarnya pada hakikat matlamat perkahwinan, apabila suatu akad yang diangkat bersama dengan tok kadi tersebut, dia adalah merupakan suatu permulaan dan juga suatu perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni perjanjiannya?
Perjanjiannya ialah sekiranya si isteri melakukan sesuatu maksiat yang tidak kamu tegur, maka kamu dapat dosa. Sekiranya anak kamu yang kamu lahirkan, sekiranya anak yang kamu besarkan pada suatu ketika nanti tidak solat apabila umur 15 tahun ataupun cukup akil balik, kamu akan dapat dosa. Itu perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak boleh mengatakan, saya dah sekolahkan anak. Tak boleh. Sebab itu adalah merupakan matlamat perkahwinan. Maka kalau matlamat dia hanyalah sekadar nak membina keluarga yang ada anak, yang ada institusi perumahan, institusi rumah tangga, tetapi tidak ada kepada pengisian rumah tangga tersebut, maka salah pengisian tersebut. Begitu jugalah pada hari ini ramai orang mencari kebahagiaan dengan perkara-perkara yang berbentuk keduniaan. Okey. Akibatnya kata pengarang bahawasanya bagaikan orang pergi mencari mutiara di tengah padang pasir. Sampai bila takkan jumpa apa-apa. Kerana duduk padang pasir, mutiara bukan tempat. Bagaikan orang pada hari ini cari sayur dekat padang pasir. Cari sayur dekat dalam tempat yang bukan tempat dia. Maka dia tak kena. Macam hari ini kita pergi kedai, pergi pasar raya. Dia dah tulis siap-siap dah. Kalau pergi NSK ke IMB dan sebagainya, sayur-sayuran. Kita pun pergi tanya dia, "Pakcik, encik, mana ikan tenggiri ada tak?" Orang tu nak marah pun tengok kita atas bawah. Janggut ada, kupiah pakai, nak kata bengong tak juga. Ada. Sebab apa? Sebab kita salah mencari tempat. Maka sebab itulah pengarang menyatakan pada hari ini bahawa kebahagiaan tersebut kalau salah cari takkan jumpa sampai bila-bila. Okey? Sampai bila-bila. Okey. Dia kembali hanya membawa kepada keletihan badan. Letih kita pada hari ini. Kalau kita hanya kejar dunia, sekiranya kita menganggap dunia itu adalah bukan suatu kebahagiaan. Kekecewaan, perasaan, kesal dan juga putus harapan akhirnya. Seperti mana pada hari ini kalau tuan-tuan muslim-muslimat lihat. Ada satu kajian yang telah dibuat tapi saya tak ingat daripada mana. Tetapi kajian yang dibuat, nak kata lama tak lama, tetapi kajian ini saya pernah dengar pada awal tahun, pada pertengahan tahun baru. Disebutkan dalam Radio IQ. Barat ini terutamanya Amerika Syarikat pening kepala. Pening kepala terhadap kebangkitan dan juga peredaran cendekiawan dan juga keilmuan yang ada pada umat Islam. Kenapa mereka pening kepala? Kerana mereka pening kepala pada hari ini di Amerika Syarikat, ramai orang berpusu-pusu nak pergi Hollywood, nak jadi artis. Sama ada artis tersebut dalam bidang nyanyian, lakonan dan sebagainya. Maksudnya dunia hiburan. Hampir 80% yang ada di Amerika Syarikat pada hari ini, mereka lebih kejar untuk jadi artis. Macam-macam lah. American Idol, kemudian How You Can Dance dan sebagainya. Benda ni memang semua dekat Astro dah pada ini. Buka saja. Memang kita tak nak langgan tapi dah dapat free. Itulah. Okay. Jadi akhirnya mereka merasa risau kerana kebangkitan dalam masyarakat golongan umat Islam pada hari ini. Kalau kita lihat bidang engineering dan juga bidang-bidang yang ada di atas muka bumi pada hari ini, banyak sudah dipelopori oleh orang-orang Islam. Jangan tengok Malaysia aja, banyak. Terutamanya India. India sangat banyak apabila golongan-golongan Muslim, mereka sudah mempelopori bidang-bidang yang sangat penting dalam pembangunan dunia pada hari ini. Sama ada engineering, sama ada dalam bidang arkitek dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat benda ini berkembang pesat di dalam United Kingdom dan juga Scotland. Sebab itu kalau lihat di sana, pengalaman orang yang balik dari sana, kebanyakan pergerakan program-program keislaman digerakkan oleh mereka. Sebab itu ada Persatuan Muslim Pakistan dan juga sebagainya di sana. Alhamdulillah, perkara yang sangat baik. Begitu juga di sini, kalau tuan-tuan lihat di UAE, ramainya pensyarah-pensyarah daripada India, bahkan di Universiti Melayu pun sebegitu rupa. Maksudnya kita nak bagi tahu bahawasanya mereka sudah mula merisaukan kebangkitan manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kebangkitan mereka adalah berdasarkan kepada ilmu. Ini sangat besar. Pada hari ini kebangkitan Islam dia tidak akan naik dalam keadaan hamasah semata-mata, tetapi tidak ada ilmu, tidak ada satu kecerdikan dan juga maklumat. Maka sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat, benda ini perlu diambil faham dan juga diambil penting bahawasanya suatu umat tersebut naik hebat macam mana sekalipun, ilmu lah tersebut yang akan memandu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Tetapi ilmu yang berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Sepanjang masa pengarang menyatakan manusia mencari dan juga mencuba memperolehi kebahagiaan dalam bermacam-macam kebendaan dan juga beraneka ragam kesenangan dunia.
Seperti mana kita nyatakan pada awal. Hari ini ramai orang cari macam mana nak cari kebahagiaan. Sebab itu tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT, cuba bandingkan, cuba tanya kepada orang-orang yang memiliki kekayaan yang hebat, yang mana menyatakan ataupun mereka-mereka yang memiliki kekayaan yang hebat tetapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Cuba tanya, adakah dia bahagia dengan kekayaan yang ada? Pasti akan mula timbul pada jawapannya bahawasanya kebahagiaannya tidaklah secara menyeluruh. Nak keluar rumah terpaksa mikir, rumah kena kunci, rumah ada tak orang jaga, harta yang ada dalam rumah jadi suatu kebimbangan terhadap diri dia. Sebab apa? Dunia sudah mengisi ruang kosong dalam hati. Kalau kita tanya orang yang tidaklah berapa nak kaya, cuba tanya dia, hari ini makan apa? Hari ini makan ikan masin, kuah kari, telur dan sebagainya. Sedap. Itulah paling bahagia. Kerana dia menganggap bahawasanya benda yang sedikit sekiranya membawa kepada keberkatan, itulah bahagia. Sebab itu benda-benda ini tidak boleh diukur dengan nilai manusia. Kita pergi ke kedai pada hari ini, kalau kita nak tengok laut, kalau kita nak menisbahkan bahawasanya ikan kering itu adalah merupakan suatu nisbah kepada orang yang miskin, ini kat kedai jual juga kat bawah tu, ada ikan kering, kemudian ada telur, yang kita nisbahkan sebagai kemiskinan. Kita nisbahkan sebagai makan orang miskin, kalau kita nak kata begitu. Kenapa dijual secara meluas? Dia tidak kena. Kenapa? Itu hanya persepsi yang ditimbulkan oleh manusia. Sebaliknya, rezeki yang masuk dalam mulut tersebut adalah rezeki yang berkat, rezeki yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu lebih bahagia daripada rezeki yang tak berkat, yang tidak disyukuri oleh orang-orang yang dinamakan orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kami suatu ketika mana duduk di Mesir dulu, ikan masin, ikan bilis adalah merupakan barang orang kaya. Kerana proses nak sampai ke sana, bila orang bawa, orang jual sekilo capai RM60. Sebab apa? Jauh. Mana ada orang Mesir tak makan ikan bilis. Ikan pun kurang sikit makan. Adalah jenis-jenis ikan saja. Tapi nak bagi tahu bahawasanya nilai yang tersebut berdasarkan kepada kita punya persepsi yang berlaku pada ini. Maka nilaian yang sebenarnya ialah nilaian tersebut adalah nilai dari segi kebahagiaan, dari segi halal dan juga berkatnya rezeki tersebut. Diturutkannya syahwat dan juga nafsu, dipenuhi keinginan dan kepuasan kebendaan. Seperti yang saya nyatakan tadi. Kalau hari ini orang kejar teknologi tak sampai ke mana. Terutama anak-anak muda macam zaman-zaman kita pada hari ini. Yang kejar gadget tak ke mana. Tahu gadget? Bukan inspektor gadget. Gadget-gadget yang ini ada S3, ada S4, ada Note, macam-macam pada hari ini. Kalau kejar tak ke mana, dia tidak akan ke mana. Kalau lihat pula perbandingan, buat comparison pada hari ini, daripada S1, saya cerita sikit, S1 ke S2, S3 ke S4, apa perbezaan dia? Sikit je. Dia naik daripada core to dual, naik ke dual core, naik ke quad core. Ini kita dah gaji. Maksudnya naiknya sikit sangat. Dari segi resolution ataupun resolution screen dia sikit, tapi disebabkan kegahan dia punya iklan, eye gesture yang ada pada S4 menyebabkan orang beli. Padahal tak jauh mana pun dan tak guna mana sekalipun eye gesture dan sebagainya. Memang kita pun tak faham kalau kita tak ceburi bidang tersebut. Saya bukan bidang teknologi, saya bidang usuludi. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang mereka tidak memperoleh bahagia. Tak boleh bagi juga, tak ke mana. Ada yang set kalau tak ada kredit, ada yang set kalau ada WhatsApp. Orang sebar mengenai ilmu-ilmu Islam, tak nak sebar juga, serupa juga. Tak ada guna juga. Tidak merasakan kebahagiaan menurut erti yang sesungguhnya atau sebagai yang diinginkannya. Kalau dia beruntung dapat merasainya, tetapi itu hanya sebentar saja dan sepintas lalu saja. Tak ke mana benda tersebut. Bahkan setiap yang diperolehnya berakibat menambah kemasyghulan, kesulitan, kecewaan dan kesedihan yang baru, padahal sebelumnya tidak ada dan tidak dikiranya. Apa maksud dia? Yang dia rasa bahawasanya benda itu boleh mencapai kebahagiaan, dia menjadikan manusia lebih sibuk dan juga menjadikan manusia lebih sempit dengan urusan kebahagiaan, iaitu kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang set pada hari ini kita lihat ni. Nak sembahyang kita akan fikir handset kita kat mana. Nak sembahyang kita fikir handset kita. Gerek. Sampai pula mesej. Dah. Ini semua normal yang berlaku pada hari ini.
menyebabkan pada hari ini di dalam hati kita terpaksa buat space yang baru, terpaksa space baru mengenai urusan-urusan dunia pada hari ini. Sebab apa? Dulu tak ada masalah. Sebab itu pada hari ini tuan-tuan, sesuatu kemajuan tersebut sedikit sebanyak memberikan kesan yang sangat tinggi kepada ibadah dan juga kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selagi mana dia tidak digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi masalah. Ini 20%, naik 20% saja tuan-tuan, 20% saja. Tapi 20% tersebut, kalau kita tidak memanfaatkan pada yang mahal sekarang, jadi kalaulah isi minyak kereta tapi malah pergi semayang masjid, malah pergi semayang kat surau, tak ada guna. Sebab besarnya nilai tersebut kalau kita manfaatkan dengan agama, oh nikmat. Macam hari ni orang, apabila orang yang sederhana dijemput oleh VIP makan besar, agak-agak lah rasa-rasanya semua hidangan dia akan rasa walaupun secubit. Sebab apa? Oh, makan tempat VIP Syekh, pada ikan masin dia makan juga. Ini ikan masin ni saya makan kat mana, siap takan gambar masuk Instagram. Ini ikan masin ni saya makan tempat VIP. Pada ikan masin tu sama juga macam mana ikan masin kat warung depan rumah kita. Tapi disebabkan kita menghargai nilaian dan juga jemputan yang Allah buat. Ini hebatnya peranan bagaimana nafsu memandu kita pada ini. Okey, apakah hidup berbahagia itu dapat dicapai dengan kesenangan dan kecukupan barang-barang benda, yakni kebendaan semata-mata? Memang segolongan manusia yang berpendapat begitu. Dikiranya kebahagiaan terletak dalam kumpulan kekayaan dan tumpukan harta benda, kecukupan hidup, kepeleseran ataupun kemewahan dalam segala bentuk. Maka maksudnya pada hari ini, adakah benda itu boleh dicapai? Jawapan kita ialah benda itu tidak akan dicapai ke mana-mana. Tetapi dalam kenyataannya, perhatikanlah bangsa-bangsa yang telah tingkat tinggi penghidupannya, telah cukup segala keperluan kebendaan dan semuanya telah diperoleh dengan segala kemudahan seperti makanan, minuman, pakaian, kediaman dan kenderaan. Segalanya serba cukup, tetapi tidak kedengaran lagi tetapi masih berlaku keluhan kerana kesulitan dan kepahitan hidup. Rasa sempit lagi hidup bagi mereka-mereka. Maksudnya mereka-mereka tidak boleh mengatakan bahawasanya kebahagiaan tersebut terletak daripada kekayaan dunia. Masih ada perasaan-perasaan tersebut. Ada satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, adik-beradik lebih kurang 5 orang. Kalau kita nak menyatakan kebahagiaan dunia pada hari ini adalah dengan harta benda pada hari ini, ada seorang hamba Allah Ta'ala ini cerita kepada saya, adik-beradik dia 5 orang bergaduh kerana harta yang ditinggalkan oleh arwah ayahnya. Iaitu harta yang ditinggalkan oleh arwah ayahnya ialah tanah. Tanah kan tinggi ini. Tanah tersebut berkedudukan di utara semenanjung Malaysia. Yang menjadi kesedihan ialah sekiranya kita menganggap harta benda iaitu tanah pada hari ini adalah merupakan kebahagiaan kita, maka dia kata silap. Kenapa dia kata saya sangat malu adik-adik saya 5 orang berpecah belah sehingga naik mahkamah untuk memecahkan siapa yang layak memegang geran dan siapa yang layak untuk urusan tersebut, sampai bergaduh naik mahkamah. Dia kata saya sebagai orang mengaji agama, saya sangat malu. Saya serahkan kepada hakim, nak buat apa ambillah harta saya, bidang atau bahagian saya. Dan kita nak bagi tahu, nak kita kongsi pada hari ini, kebahagiaan tersebut tidak akan dicapai. Kebahagiaan tersebut menjadi suatu fitnah, bahkan menjadi tohmah kepada kita, bahkan menjadi kecelakaan. Kerana apa? Kerana harta manusia pada hari ini menjadi putus silaturahim. Kerana harta pada hari ini ketilihan, adik-beradik boleh bermasam muka. Kerana harta pada hari ini, adik-beradik sanggup makan duit harta anak yatim dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, semua ini tidak ke mana, kerana semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, sebagai pengakhirannya pada tengah hari ini, amalkanlah apa yang Nabi SAW mengajar kepada kita, iaitu amalan solat sunat duha. Amalan yang sangat baik untuk kita amalkan apabila hanya 2 rakaat saja, bermula selepas waktu syuruk sehinggalah sebelum sejam ataupun sebelum 40 minit ataupun 20 minit daripada azan zuhur. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana Nabi ajar
dalam hadis dan juga Nabi ajar para ulama menyatakan bahawasanya Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzilna. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya rezeki aku duduk kat langit, sila turunkan ya Allah Ta'ala, mohon diturunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Sekiranya atas bumi ataupun dalam bumi rezeki aku yang engkau telah takdirkan, wahai Allah Ta'ala, keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Sekiranya jauh, tolong ya Allah dekatkan rezeki aku. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Sekiranya susah sangat rezeki itu aku nak dapat, maka permudahkanlah ya Allah. Maka ditambah pula oleh ulama pada hari ini, in kana qalilan wa in kana qalilan fakassirhu wa barikhu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya rezeki aku ni sikit mengikut nilaian engkau, maka tolong banyakkan rezeki aku. Tetapi wa barikhu, tolong berkati ya Allah rezeki yang aku dapat. Kalau banyak sekalipun tak berkat, tak ada guna. Ada motor sampai 5, ada basikal ada sampai 5, ada kereta sampai 5, tapi masjid dan juga surau tak pernah jejak lagi. Waliyahzubillah. Sebab apa? Sebab benda itu sikit, banyak, dia tidak boleh dinilai selagi mana dia tidak menjadi keberkatan. Wa in kana syubhatan fatahhirku. Kalaulah rezeki yang aku dapat ini adalah bukan rezeki yang syubhat. Rezeki syubhat macam mana tuan-tuan? Claim mileage tinggi sedangkan tak buat. Yang sebelum ni saya pernah cerita, mungkin kadang-kadang kita terbuat, kadang-kadang kita terbuat. Sebab saya melihat bahawa benda ni banyak berlaku di mana-mana. Bawa motor nak claim mileage punya pasal, roundabout pusing 3 kali. Pusing saja, pusing. Dalam faham tu boleh tak faham, pusing 2-3 kali. Naik mileage sikit, naik mileage sikit. Kemudian saja buat jalan sesat sikit, pusing balik, U-turn balik. Padahal office depan ni je, tapi U-turn balik. Silap lah. Nak claim mileage punya pasal. Wa in kana syubhatan fatahhirhu. Sekiranya benda itu syubhah, ya Allah, Tuhanku, tolong sucikan dia daripada syubhah menjadi kepada halal balik. Wa in kana haraman fahallilhu. Sekiranya rezeki ini boleh membawa kepada haram, maka ya Allah, ya Tuhanku, tolong halalkan. Maksudnya bukannya Arab boleh jadi halal, tak. Maksudnya sekiranya ada unsur-unsur yang boleh jatuh haram. Contohnya, saya mengambil harta orang, saya makan duit orang, saya buat macam-macam bukan hak saya, maka dia boleh jatuh haram. Maka ya Allah, ya Tuhanku, tolong halalkan, tolong tegur bahawa ini bukan tindakan yang baik. Ini Nabi ajar dalam doa kita setiap kali mana kita menunaikan solat sunat duha. Sebab itu solat sunat duha ini adalah merupakan kunci kejayaan dan kunci kekayaan. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan bermaksud saya ajar tuan-tuan hanya solat sunat duha, tuan-tuan bangun pergi office, keluar dekat ATM terus keluar duit banyak. Bukan maksud. Kebahagiaan tuan-tuan jangan lihat pada kekayaan dari segi mata ringgit. Kebahagiaan ini sangat luas yang kita akan bahas secara terperinci dalam kitab ini nanti, dalam kelas-kelas dan pengajian yang akan datang. Secara kesimpulan pada awal saya boleh nyatakan, kebahagiaan itu dia tidak akan nampak dengan mata kasar. Kadang-kadang dengan rezeki dari segi mata wang, kadang-kadang dengan rezeki makanan. Tetapi yang paling hebat ialah kelapangan hati kita dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak melaksanakan ibadah, kita rasa lapang. Dalam keadaan kita nak melaksanakan sesuatu, semuanya kita rasa Allah Ta'ala suka dan juga Allah Ta'ala redha. Itu lebih hebat rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itu kadang-kadang, dan jangan kita meletakkan secara ketetapan bahawasanya rezeki itu dengan mata wang ringgit, rezeki itu dengan rezeki ada ayam, ada ikan dalam peti ais. Bukan itu saja, tapi dia lebih luas yang kita boleh lihat, yang mana kita boleh lihat bagaimana perkara tersebut yang Islam telah kupas, bahawasanya rakan kita duduk bekerja dengan kita dalam keadaan tenang, tak marah-marah, kita boleh bermuamalah dengan baik, itu juga rezeki yang sangat baik. Begitu juga pada hari ini kita duduk dalam keadaan elok dan anak-anak kita boleh belajar dalam keadaan baik dan sebagainya, itu rezeki yang sangat hebat. Kefahaman dalam agama yang Allah Ta'ala berikan, itu juga sangat rezeki yang sangat hebat. Mayyudillahu fi khairan yufaqihu fi din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan dalam diri dia, Allah Ta'ala tak bagi duit banyak, tapi Allah Ta'ala bagi kebahagiaan macam mana? Allah Ta'ala memberikan kefahaman dalam agama. Bila Allah Ta'ala berikan kefahaman dalam agama, jangan bimbang. Kerana dalam kefahaman agama telah mengajar kepada kita mengenai qada dan juga qadar. Kita sentiasa meyakini bahawa sesuatu perkara itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting usaha daripada
diri kita, bukan yang membawa kepada kemalasan dan juga sebagainya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan dia akan mengubah nasibnya sendiri. Sekarang itu saja untuk mukadimah yang membahaskan mengenai kebahagiaan yang Allah Ta'ala ingin bahaskan dalam diri kita, dan kita akan sambung siri pengajian dan juga perbincangan pada minggu hadapan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nakum majlis min tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.